Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi saya ucapkan. Apa khabar semua penonton-penonton di platform Facebook Live Kejora? Selamat datang saya ucapkan ke program Executive Talk siri yang pertama tahun 2021. Pertamanya, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadrat Ilahi di atas rahmat dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini secara langsung di Facebook Kejora untuk menjayakan program Executive Talk siri yang pertama. Bersempena dengan sambutan Jubli Emas 50 tahun Kejora, program ini akan diadakan sebanyak 4 siri. Pada tahun ini kita akan adakan 2 siri, manakala 2 siri selanjutnya akan diadakan pada tahun 2022. Untuk makluman, kemuncak sambutan Jubli Emas Kejora 50 tahun bakal dilaksanakan pada Jun 2022. Lanjutan daripada itu, sambutan Jubli Emas Kejora turut dimeriahkan dengan pelbagai acara pengisian yang telah dirancang. Antaranya adalah penerbitan buku Coffee Table Kejora, penerbitan artikel khas, wawancara eksklusif, pameran termasuk program kita pada pagi ini. Untuk makluman para penonton sekalian, program Executive Talk ini dianjurkan adalah bertujuan berkongsi inspirasi dan kejayaan tokoh-tokoh ternama sama ada di sektor swasta ataupun korporat sebagai sumber inspirasi bagi menjana perubahan cara berfikir serta berkongsi pengalaman dan meningkatkan motivasi diri bagi mencapai kejayaan dalam hidup dan organisasi. Sebelum kita mulakan program pada pagi ini, bagi memberkati lagi program kita, saya dengan sukacitanya menjemput sahabat saya, Saudara Syed Ahmad Ridwan bin Syed Abdullah untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, saya persilakan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim, innakal barul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karimu ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis program Executive Talk siri 1 tahun 2021 yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Syed Ahmad Ridwan di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Alhamdulillah, sidang penonton yang dikasihi sekalian, kita dah dekat masa untuk kita bersama-sama dengan tokoh yang kita undang pada pagi ini. Terlebih dahulu, izinkan saya dan sukanya saya untuk memperkenalkan sedikit latar belakang tokoh yang akan bersama kita pada pagi ini. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Tapi saya yakin anda-anda semua kenal dengan siapa tokoh yang kita akan bersama pada pagi ini. Beliau tidak asing lagi dalam dunia penyiaran di tanah air.
telah bersama lebih kurang 35 tahun dalam bidang penyiaran. Bermula sebagai pengacara, pembaca berita, pengulas sukan, wartawan siaran, pengarah dan penerbit. Amat popular di kaca TV, TV3, NTV7 sekitar tahun 90-an hingga tahun 2000. Dan antara my favourite pembaca berita ketika itulah. Beliau kini merupakan seorang ahli Dewan Negara yang mewakili bagi masyarakat orang kurang upaya. Telah pelbagai perkara yang dilakukan ataupun dilaksanakan oleh tokoh ini, bukan saja dalam bidang yang beliau ceburi, malah beliau juga merupakan seorang atlet Paralimpik negara yang mendapat pingat emas sekitar tahun 2004. Dan beliau juga merupakan tokoh Seri Kandi Negara pada tahun 2014. Kalau boleh saya izinkan saya untuk memperkenalkan tokoh kita pada pagi ini. Beliau merupakan Yang Berhormat Senator Datuk Ras Hadibah binti Muhammad Razi. Jika pada hari ini kita akan bersama-sama dapat mendengar pengalaman pahit manis kehidupan Yang Berhormat Senator sendiri yang terselah dengan semangat juang yang tinggi sehingga berjaya ke hari ini. So, ini hari kita akan dapat perkongsian ilmu bersama dengan Yang Berhormat Senator yang mampu memberikan inspirasi dan aspirasi kepada warga kerja Kejora pada khususnya dan seluruh penonton-penonton yang menyaksikan siaran pada pagi ini. Untuk itu, saya mempersilakan Yang Berhormat Senator Datuk Ras Hadibah binti Muhammad Razi untuk meneruskan perkongsian beliau pada tajuk pagi ini, I Am Worth It. Dipersilakan. Terima kasih Cik Abi. Saya berbesar hati kerana dijemput. Terima kasih kepada Kejora dan saya sebenarnya ingin berkongsi sedikit mengenai pengalaman saya daripada seorang yang bukan OKU menjadi seorang OKU. Pada tahun 1995 ketika itu saya membuat liputan bola sepak dekat Stadium Shah Alam. Saya pulang daripada liputan bola sepak tu dan kemudiannya di jalan 222 di Lebuh Raya Persekutuan Federal Highway ada kereta di depan tu break, saya pun break. Jadi masa saya break tu kereta saya dah macam gini dah. Tetapi kereta belakang tu dia tak sempat nak berhenti. So langgar kereta saya, sebelah kiri kereta saya kena sini, sebelah kanan saya kena metal divider. Jadi saya tercampak di luar keluar kereta di depan dan begitulah bermulanya lipatan hidup saya sebagai progression untuk menjadi seorang OKU. Jadi masa saya kena tu saya dalam koma dan kemudiannya lepas keluar tu mereka terpaksa buat adjustment di leher saya pasal saya kena injury dekat cervical. Dan tapi saya masih boleh berjalan. Itu tahun 1995, that was in 1995. Tetapi masa tu dia dah mula bagi saya painkiller. Saya tak ambil sangat pasal nak kerja kan. But I could still ride my bike, boleh naik motor lagi, boleh buat benda macam biasalah. Lepas tu masa tahun 2001 tu saya nak balik ke rumah mak saya dekat Taman Maluri Komandan dan sewaktu tu sebelum saya keluar motorcar tu saya tengoklah dekat kita punya rear mirror tu. Side mirror. Ya. Tapi masa saya tengok tu tak ada orang. Masa jam 1 pagi, tak ada orang. So saya pun okeylah, saya keluar motorcar. Saya pergi dekat sebelum keluar motorcar saya dah telefon dah keluarga saya, diorang pun tengah buka pintu gate dalam. Jadi saya keluar motorcar, saya berdirilah kat gate depan tu. Masa dekat gate depan tu tiba-tiba saya dengan motor. Ada 2 motor with 4 orang. Saya pun pusing ke belakang. Sangka saya kawan-kawan adik saya, arwah adik saya. Lepas tu saya pun pusing, saya senyum. Saya pusinglah tengok kat depan balik. Masa saya dah tengok kat depan balik tu, tiba-tiba saya rasa macam saya dengar
mula saya dengar macam macam tu, very strong sound. Okey. Lepas tu kepala saya rasa macam nak pecah. Rupanya orang tu, seorang daripada 4 orang, dia 2 orang bonceng. Seorang tu masa dia turun, dia ambil helmet dia tu, dia ketuk kepala saya. So it was really hard blows. So I fell to the ground and I really felt that kepala saya tu rasa macam dah pecah dah, you know. So keluarga saya masa tu dah keluar pintu tu nak pergi kat gate depan tu, dia orang menjerit lah, dia orang tengok kan Betul-betul depan rumah. Ya, pintu gate depan lah, gate depan. Lepas tu dia orang tu tengok keluarga saya dah keluar, pasal dia orang pun tak expect orang tengah nak keluar kan, dia orang tak perasan. So that guy dia tengok je, lepas tu dia berterabur lari lah dengan dia orang naik. But by that time saya dah jatuh on the ground. Saya pegang saya punya muka dengan saya punya neck. Saya pegang ke bawah. Lepas tu they brought me to the hospital. Titanium yang dekat sini semua dah bergerak. So they had to adjust lagi, letak sampai ke saya punya chest. Lepas tu masih boleh berjalan, alhamdulillah. 1995 2001. 2002 saya ambil barang dalam dekat gerobok, tinggi saya panjat. Lepas tu saya jatuh, saya tergelincir. Masa saya jatuh tu saya dengar bunyi krop. Saya cakap, oh mungkin terselio ke macam tu kan. Itu 2002. That was in 2002. So masa saya jatuh tu saya cakap, so saya tanya, I call my doctor, tanya doktor macam mana ni. Dia kata tak apa. Dia kata rest je dulu, tak apa. So that time senator tak go hospital? Masa tu tak lagi. Masa saya jatuh saya ingat tak apalah, mungkin terselio ke apa. So saya pun baring lah. Doktor kata kalau apa-apa nanti telefon lah. So saya baring, lepas tu saya tak ingat, mungkin 45 minit ke sejam macam itu. So masa tu saya punya tilam memang dekat bawah lah. So saya bangun sebelah kanan, saya tolak diri saya nak bangun, nak bingkas bangun. Tapi tak boleh. Kaki saya tu tidak boleh menampung berat badan saya. So my legs crumbled under me dan saya jatuh. Lepas tu saya cakap, pelik sungguh. Lepas saya call doktor kata okey datang. Lepas tu itulah dia bermula segala-galanya. Saya buat MRI, lepas tu macam masa tu saya pun tak berkemampuan waktu tu. Pasal arwah adik saya tu dia sakit jantung. So banyak saving saya pergi pada dia. So waktu saya kata kat mak saya macam mana nak buat ni, dia kata tak apalah, kalau perlu minta tolong kita minta tolong lah. So itu yang satu Malaysia bantu supaya saya dapat terus pergi Australia. Saya di sana, saya ingat lagi lepas dia orang buat operasi semua tu, habis tu saya bangun, habis tu dia orang kata kena buat fizio lah. So saya kata okey. Terus saya tanya doktor, bila saya boleh berjalan? So doktor pandang saya, doktor kata sorry, awak tak boleh berjalan lagi. Saya kata, apa pula? Saya baru jalan seminggu lepas apa? Kenapa tiba-tiba saya tak boleh berjalan? Dia kata tak boleh. Pasal masa awak jatuh, pasal masa tu kita punya injury daripada cervical, thoracic macam ni kan. So dia kata masa saya jatuh tu dia macam meretak menunggu belah. Pasal saya punya spine tu memang dah tak berapa kuat. Pasal banyak hentakan, impact daripada accident. Habis tu orang cuba nak mukul. Lepas tu dia kata kat saya tidak boleh berjalan. Saya kata, habis tu macam mana saya nak hidup? Pasal kita dia beza tau Encik Abi. Kalau kita dilahirkan OKU, apa yang kita tidak tahu kita tidak kisah. What you don't know you don't care. Correct. Kan? But if you dah hidup halfway through your life, suddenly you become disabled, kita jadi macam macam tak keruan. Kita jadi macam tak tahu nak fikir apa. You know, saya terkejut lah. Terkejut. So habis tu saya buat fisioterapi tu, saya masih in a daze. Saya macam tak percaya, saya macam tak tahu macam mana kan. Habis tu saya kena belajar hidup restart my life. Macam mana nak pakai baju, macam mana kena pakai lampin, pakai buang. So waktu tu saya pakai urine bag. Totally change Totally your life. change. Habis tu nak guna kursi roda, kena transfer daripada sini ke situ, sini. Saya memang susah, waktu susah. Lepas tu masa saya balik ke Malaysia waktu tu, orang macam-macam lah cakap. Dia orang fitnah saya dan tomat saya. Alhamdulillah saja saya. Pasal orang tidak tahu kan. Kan orang kata macam Cik Abi cakap lah, tak kenal maka tak cinta. So you don't know the real story. Jadi orang kata jangan assume. Kalau you assume, you're making a fool. You're making an A out of you and me. They always say that, you know. So the best thing is just you have to get to know orang tu sebelum kita bercakap apa-apa lah. Dan lepas dari situ, masa saya balik, saya kena adjust.
Dan after Senator balik dari Australia. So saya balik, saya macam, alamak, macam mana ni? Macam ni, saya takut sangat. Saya tak tahu macam mana nak live hidup saya dengan cara yang baru. It was so hard for me. And Does it take too long, Senator? it was 1.5 years, 1.5 tahun. Saya mencari-cari diri saya, mencari-cari Tuhan. Pasal saya macam baby balik. Kita start all over again, you know. Cuma badan kita dah besar gitu, tetapi I had to restart, reboot myself again. So saya ingat lagi masa saya balik, saya duduk dalam bilik. It was just the four walls and the ceiling. Saya sangkakan saya ramai sahabat. Tapi sebenarnya in life you only have a few friends. Kita mempunyai beberapa orang saja sahabat. Kita lagi punyai ramai kenalan daripada sahabat. So saya bingung kenapa sahabat-sahabat saya yang saya sangka sahabat tidak datang. Masa saya sakit tu, diorang tak tanya khabar, diorang tak singgah. Saya kata, kenapa? Saya masa tu down sangat. Pasal, iyalah, saya dah lama kerja, 86 saya kerja dengan stesen TV tu. Habis tu sampai 30 lebih tahun. Saya tak faham kenapa orang boleh melakukan sebegitu terhadap seseorang yang mereka kenali. Pasal saya ni orang kata, saya bendul, saya ni joong sikit. Saya macam, take life as it is, saya tak ada, saya jadi macam tu saya tak faham. Habis tu dah lama-lama saya menangis, saya kata, ya Allah Tuhanku, bawalah aku pulang. Aku tidak tahu bagaimana untuk hidup sebegini. Saya tidak tahu. Saya betul-betul tidak tahu. Habis tu lepas masa orang mengabaikan saya, meninggalkan saya lagi tak faham. Jadi masa tu saya selalu berdoa pada Tuhan, bawalah aku pulang. Aku tak tahu macam mana nak hidup macam ni. Bawalah aku pulang. Berdosa saya begitu. Tetapi masa tu saya tidak boleh berfikiran betul. Lepas tu lama-lama saya beritahu diri saya bahawa mereka itu sebenarnya tidak datang berjumpa saya. Seperti juga kalau apabila seseorang itu meninggal. Kita tak tahu nak cakap apa except I'm so sorry, salam takziah, itu je. Lepas tu kadang kita tak tahu, kita kekok nak cakap apa dengan orang. Jadi saya beritahu diri saya, kita berbaik sangka saja. Mungkin diorang tidak datang jumpa saya pasal diorang tidak tahu nak berkata-kata apa. Saya pula yang beritahu diri saya, padahal dia patut terbalik kan. Patut member-member lah support. Pujuk diri sendiri. Pujuk diri, ya Allah, saya punya memujuk diri saya, tak boleh nak cerita. Kalau tulis buku, saya tulis buku. Habis tu lepas tu saya susah. Waktu tu keluarga saya sulung, keluarga saya tidak tahu keadaan saya sebenarnya. Pada mereka saya masih ada saving, saya boleh ada sikit-sikit kerja. Saya tidak ada kerja. Encik Abi, saya 6 tahun saya tidak bekerja. Saya sungguh pun, saya punya pengalaman lama di stesen televisyen ketika itu, tetapi itu pun saya berbaik sangka. Mereka tidak mahu ambil saya bekerja kerana mereka tidak tahu bagaimana untuk menyokong seorang pekerja yang OKU, yang menggunakan kursi roda. Dia tak tahu nak bagi skop tugas tu kepada senator lah, that time lah. Ya, tapi actually saya masih boleh bercakap. Saya masih boleh buat benda yang cuma saya tidak boleh berjalan. Itu saja beza dia. Tapi saya rasa masa tu diorang pun macam tertekan juga dengan keadaan orang bercakap itu begini pasal saya. Tetapi diorang tidak tahu, diorang tidak bertanya sebenarnya keadaan saya macam mana. Diorang tidak bertanya. Itu pasal saya selalu nasihat pada orang. Jangan kamu fikirkan yang kamu nampak orang tu okey, yang orang itu okey. Dan saya selalu beritahu orang, it's okay not to be okay. Correct. Kalaupun kita ada masalah ke apa, tak apa. It's okay apa, orang lain pun melaluinya. Kan? Jadi, saya tidak bekerja 6 tahun. Dan setiap kali mak bapak saya, ahli keluarga saya dan sahabat-sahabat saya jemput saya datang makan, saya seronok. So, dia orang kata, weh dia ni, mesti dia suka makanan aku. Memang saya suka, tapi sebenarnya saya tak ada duit. Senator masak lah. Saya bukan, dia orang masak saya pergi. Okay. Saya tak ada duit. So dia orang memang kalau ibu bapa saya masak, ahli keluarga saya memang pergi. Tapi dia orang seronok. Sikit dia jemput. Dulu masa sibuk tak ada masa sangat nak pergi kan. So dia seronoklah dapat pergi. Gila pergi makan-makan. Saya hidup, saya survive Encik Abi waktu itu dengan makan nasi dengan garam dan minum air pahit 6 tahun. Jadi sekarang ni kalau orang cakap dengan saya, oh, you've had it good in your life. Hidup kamu ni baguslah. Kamu harus bersyukur. Saya akan cakap dengan orang itu, kamu tidak tahu apa yang kamu cakap. Kalau kamu tidak tahu, kamu jangan bercakap. Kamu tidak tahu apa yang saya lalui. It is not funny. Ianya bukan sesuatu yang mudah
Apabila kita terpaksa hidup seharian makan nasi dengan garam dan minum air pahit. It's not easy. 6 tahun. Jadi saya jadi keras waktu itu. Saya tidak faham manusia. Saya tidak faham kenapa seseorang itu setelah menjadi begitu, kita harus abaikan mereka. Jadi saya selalu cakap dengan orang, apa yang kita lakukan di dalam hidup ini, kalau kita tidak mahu orang tu lakukan pada kita, kita jangan buat. Biar orang cakap buruk pasal kita, jangan kita cakap buruk pasal dia. Biar dia menghina kita atau membuat sesuatu yang buruk pada kita, jangan kita berbalas. Pasal kifarah itu is real. Yes, Kan? kifarah is Itu real. benar sangat. Orang tidak percaya. Orang kata tak ada, okey je, saya cakap je, tak ada apa. Tidak. Kena hati-hati apa yang keluar daripada mulut kita atau apa-apa saja yang kita berbisik di dalam hati kita, Tuhan akan tangkap. Itu yang kamu mahu, saya berikan. Itu yang kamu mahu, saya berikan. So, I had to jumpstart myself again, reboot. Saya mencari-cari Selama Tuhan. 6 tahun tu Senator, Ya. daripada 2002 until 2008, Senator tak bekerja. So you just di rumah dan bersama dengan keluarga. Ya. So after that baru macam mana permulaan yang Senator start to get a normal life lah. Okey, saya betul lah pasal sewaktu itu Vice Chancellor di Universiti Malaya. Profesor Hashim Yaakob. Dia pasal kami selalu baca puisi semua, so dia beri saya peluang jadi karyawan tamu. Dan saya diberi peluang selepas itu untuk bekerja dengan KAFU, alhamdulillah. Dan selepas itu NTV 7 beri saya peluang. It's 2008 and I was taken, right? Yes. Yeah. So the thing is, during that time, it was very very tough. Saya ingat lagi masa saya nak cari kerja, saya tengoklah ada ni kawan saya, nama dia Yap, macam adik angkat saya. Dia kata, dia panggil saya last. Saya ada kerja sama you. Senang saja. Saya kerja apa? Dia kata, duduk saja. Okey lah, boleh lah, kita memang duduk kursi roda. So, saya kerja apa? Dia kata jaga lift attendant. Saya, ya Allah, kau ni dia benar. Kan? So, dia kata senang apa? You duduk apa? You chop, you tekan. Habis tu lagi satu, dia kata ada lagi satu kerja. Kerja apa? Dia kata senang je. So saya pun tanyalah parking attendant. Saya, ya Allah, duduk kat situ nanti orang datang minta autograf ke apa, tanya-tanya, saya tak nak, saya segan. Tapi kawan saya, okay you. Saya terus terang saya cakap dengan Cik Abi, saya di sini adalah pertama kerana Yang Maha Esa. Pasal masa saya menangis-nangis di dalam bilik ketika itu, saya selepas menangis, saya rasakan ada orang letak gebar di atas saya dan saya tenang. Dan saya tahu it was the work of God. Allah yang melakukan itu supaya menenangkan saya. Keduanya, saya meminjam semangat sahabat-sahabat OKU saya. Sahabat-sahabat OKU saya, dia orang tidak kisah ada kaki, tak ada kaki, nampak, tak nampak, dengar, tak dengar. Yang chill aja. Yang relax je. Kita ni, yang macam bukan OKU tu, kita macam pandang OKU tu, macam sahabat-sahabat macam relax je kawan-kawan saya. Dia tak ada masalah langsung. Dan yang ketiganya, saya menjaga diri saya sendiri. Saya menghiburkan hati saya sendiri. Pasal saya ni suka berjenaka. So, orang kata, oh, you need to have a best friend in your life. You don't have best friend, susah. Ni dah apalah, nak cari best friend pun susah. So, saya selalu cakap, kalau kamu nak mencari sahabat karib diri kamu sendiri, kamu pergi saja di depan cermin tu, orang itulah sahabat karib kamu. You are your own best friend. Pasal kita tahu kita suka makan apa, kita suka tidur, kita suka buat apa, kan? Jadi kita tengok je kat mirror, cakap, wish, lawa lah awak ni. Like handsome lah awak ni pandai lah. Kan, masuk lift tekan sendiri. Kita puji diri sendiri lah. Ya, kan? kita puji diri kita sendiri. Kalau ada orang sayang kita tu kira advantage lah. Advantage. Pasal kita hidup ni kerana Yang Esa. Kita hidup kerana Tuhan yang Maha Kaya, Maha Kuasa, Allah. Kita hidup kerana Dia. Tidak kira pun apa sahaja agama yang kita anuti, kita di sini kerana kita mempunyai misi kita yang tersendiri. Jadi, saya selalu kata, saya tidak hidup untuk manusia. Saya melalui di sini supaya bekalan saya untuk dunia yang lagi satu. Okey. So tidak mengapa, saya akan cuba buat apa yang sedaya saya untuk membantu, untuk make orang lain happy. Mungkin kita nak sedekah itu tidak ada dengan duitan, tetapi dengan senyuman, dengan memberi orang tu sokongan. So saya nak beritahu semua orang, kalau kamu kenal atau melalui sesuatu yang sukar di dalam hidup, jangan rasa yang ianya akan berpanjangan kerana ini semua adalah ujian. Dan setiap daripada kita ni mempunyai kekuatan yang kita tidak tahu kita punyai. It's inside us. But when we are like pushed to the wall or pushed to the ground, that's when we bounce back. The strength is inside of us. We just have to take it out. Sebab saya selalu kata pada orang, dia orang kata,
Saya ni macam mana nak hidup? Saya susah, tak ada orang nak motivasikan diri saya. Tapi yang tanya senator macam tu orang OKU ataupun normal person? Yang able body, yang bukan Able OKU. body, Yang tanya kawan-kawan OKU saya nampak saya Lebih tak, kental, masa lebih first time kuat. saya ingat lagi, saya pergi dekat shopping mall, masa tu dekat ini Wan Utama, saya keluar, nampak member OKU. Ramai. Saya cakap, abang, abang buat apa? Dia kata, saya lari. Abang tu buta, macam mana abang nak lari? Saya pandang, kau ni baru saya baru jadi OKU, tak tahu. Lepas tu abang lain seorang, abang buat apa? Abang main tenis. Abang pakai kursi roda, macam mana abang main tenis? Itulah kau, dia cakap kan. Lepas tu ada abang seorang tu, abang buat apa? Abang, dia kata, abang swimming. Swimming? Abang tu dia ada kepala dia dengan badan dia. Dia punya tangan tu sikit je macam ni. Kaki dia pun sikit macam tu. Abang ni lawak dengan saya. Saya kata, tak ada. Kau tak percaya? Datang Bukit Jalil, pusat akuatik. Saya pun pergilah. Saya pergi. Lepas tu dia atas kursi roda kan. Orang tolak dia kursi roda. Sampai dekat edge of the pool tu, dia punya coach tu angkat dia letak dekat atas tu. Lepas tu, saya pun tengok dari tepi. Saya cakap, macam mana dia buat ni? Habis tu tiba-tiba, dia jatuh. Dia masuk dalam air. Dia tak timbul-timbul. Saya cakap, alamak, matinya aku. Saya cakap, alamak. Saya suruh dia swimming, janganlah tiba-tiba dia nak action dengan saya ke apa benda kan. Dia swimming, dia tak timbul-timbul. Saya, Allah ilah, ya Allah, timbul lah, ya Allah, timbul. Lama-lama dia bertimbul tau. Dia timbul, cakap, bang, saya ingat abang ni dah mampus tadi. Saya, kenapa abang ni susah-susah? Macam ni lah, dia kata. Orang kalau tak ada tangan dan kaki macam ni, lambat sikit naik ni, dia kata. Tapi bolehlah timbul, dia kata. Yelah. Saya tengok dia berenang. Dia berenang Olympic pool. Ujung ni, ujung sana kan, dia macam ni. Sok. Saya cakap, Dia use dia punya chest lah. Kepala dia je dengan badan. Kepala dengan badan lah. Saya cakap, bang. Abang ni sampai bila nak sampai ke ujung sana? Saya cakap, habis tu dia kata, kau sabarlah sekejap. Dia kata, lama saya tunggu. Lama dari sini ke sana. Habis tu dia pergi sana, dia pergi sini. Saya cakap, alamak, saya menyesal aku suruh tuan ni masuk dalam air kan. Itu kira first time masa senator go Bukit Jalil. Itu ke yang jadi penyebab saya senator jumpa join sukan? Saya itu satu lagi cerita. Tapi abang ni, lepas saya tanya dia, abang ni macam mana abang swimming ni? Dia kata, Dik, dulu abang susah. Dia kata, lepas tu abang join Paralimpik. Abang punya rumah satu pintu, sekarang dah berpintu-pintu. Ya Allah, ya Tuhan. Syukur Alhamdulillah. Itu pasal saya selalu beritahu ibu bapa semua, sekiranya anda punya anak-anak OKU, berilah mereka peluang menyertai sukan. Kerana kita tidak tahu kebolehan mereka dan apa mereka boleh lakukan. RM1 juta itu banyak sekali dan mereka sebenarnya boleh membantu kita dengan dan sekarang ni OKU, atlet OKU dan bukan OKU pun sama rata. Betul. So if you get 1 million, this is what you get, macam itulah. Jadi saya sebenarnya mula berkecimpung dengan bidang sukan sebab tu bukan OKU pun saya dah memang suka berlari, berenang macam-macam. Saya buat 10,000 feet fall dengan skydiving semua tu. Tapi saya mula kembali untuk bersukan pasal saya tadi ada mengatakan yang saya mencari-cari diri saya, saya mencari Tuhan, saya mencari diri, saya mencari kekuatan. Saya rasa let down dengan manusia di sekeliling saya pasal saya tidak sangka yang saya akan diberikan macam discriminate lah. Layanan sebegitu. Ya, layanan sebegitu. Saya tidak sangka, tapi itulah dia. Hidup kita sebegitu, penuh dengan pancaroba satu, kejutan dan juga sebenarnya kita kena juga lihat dari segi positif. Hidup kita, apa yang berlaku sebenarnya banyak hikmah. Sewaktu itu saya tidak tahu. Saya tidak faham kenapa saya ni jadi OKU, saya tidak faham. Lepas tu, saya satu hari tu, saya masa di hospital tu memang saya tulis, doktor kata, tulislah berapa perkara yang kamu hendak di dalam hidup kamu selepas menjadi OKU. Macam-macam lah, nak kahwin, nak jadi anak, macam-macam lah kan. Dan salah satu daripadanya adalah untuk saya berkecimpung dalam sukan. Saya seorang yang dilatih sebagai penari dari kecil lagi. Saya belajar ballet, tap dance, modern dance, Odyssey dengan Ramli Ibrahim. Saya jazz. So saya memang aktif dari segi itu. Dancing. Jadi
Jadi singing pun saya suka lah. Betul lah, semalam saya sempat ke tengok Oh, dengar saya nyanyi? Angin Malam. Oh, lagu tu best. So, saya memang suka aktif daripada kecil, daripada sekolah lagi. Kalau dekat sekolah tu jarang jumpa saya dalam kelas lah. Saya akan ikuti tablo ke cheerleading ke sukan gitu. Jadi, saya beritahu diri saya boleh keluar balik sekiranya saya berkecimpung balik dalam acara sukan. Saya menolak kerusi roda saya datang ke Johor Bahru. Saya tidak berduit, saya punya sahabat-sahabat yang datang untuk menolong. Diorang beli air, beli stokin, beli glove, kan, beli sunblock semua tu. Yalah, nak tolak kerusi roda kan. So, daripada Johor Bahru, saya lalu kawasan-kawasan Pekan Nanas lah, Batu Mak Pahat lah, semua saya lalu. Dekat situ, orang Johor best sangat. Jadi orang Johor masa saya ialah macam saya cakap, saya tak boleh afford things. Dia orang keluar, dia masak untuk saya. Dia letak saya tinggal kat rumah bomba lah, rumah apalah. Itulah senator, macam mana boleh tergerak hati nak buat kayuhan menggunakan kursi roda daripada Johor Bahru sampai Kuala Lumpur, 490 km. Pasal saya ni orang yang sengit sikit. Saya Malaysia Book of Record tu. Ya, alhamdulillah. Saya sebenarnya sewaktu tu saya nak pergi kepada ibu bapa di kawasan pedalaman dan beritahu mereka bahawa anak-anak mereka juga boleh keluar dan bersukan. Bagi mereka peluang. You know, pasal itulah kita tidak tahu apa yang mereka boleh lakukan sehingga kita beri mereka pendedahan. Jadi saya tolak kursi roda saya daripada subuh, saya tolak, habis tu sebelum maghrib saya berhenti. Tangan saya ni sampai dah tak rasa. Saya punya glove saya pakai 2, boleh koyak lagi. Dan saya tidak menggunakan kursi roda biasa, tetapi yang depan tu ada satu roda. Yes. Jadi saya menolak kursi roda saya. Saya tidak tahu di mana saya dapat tenaga itu. Itu pasal orang kata kadang-kadang kita ni apabila di dalam sesuatu situasi, kita mempunyai kekuatan yang kita sendiri tidak tahu. So I don't know where my strength came from, but I know it's from within, and Allah has placed it in there. Alhamdulillah. So what happened was, I pushed my wheelchair 400, actually it's 492. Tapi mereka letak 490, it's 492. Saya buat in 10 days. Dan saya jumpa pelbagai jenis manusia, tetapi semuanya yang hati yang baik sungguh. Yang baik sungguh, yang mereka take the time, they look at you and they smile like, hello. Sekarang ni kita asyik telefon, kita tidak tanya khabar orang. So saya melalui itu dan saya berjumpa dengan beberapa, saya ingat lagi dekat tepi-tepi jalan ni, terutama kat Johor ni, budak-budak sekolah semua keluar ni. Dengan flag lah semua kan. Tepuk-tepuk tangan, saya pergi sekolah kan. Atau saya ingat lagi saya lalu kawasan tu, pasal kalau kita nak pergi kawasan tu, kita ada orang yang bawa motor, dia akan sweep. Dia pergi dulu, habis tu dia beritahu. Habis tu orang tu beritahu saya, saya tengah tolak kursi roda, orang tu naik motor. Mr. Mohan lah, saya punya coach, pegawai kat Paralimpik. Dia kata, Ras, dia kata dekat depan tu ada seorang OKU tunggu. Okay. So OKU tu tunggu, dia dah tunggu berhari-hari dah, Cik Abi. Berhari-hari dalam hujan, dalam panas, dia tak nak bergerak. So dia tak tahu bila dia tak tahu, pasal radio beritahu kita dah sini, tapi diorang tidak tahu ya, pasal kita slow kan dengan kursi roda. Lepas tu masa saya sampai, dia tunggu, masa dia nampak saya, tangan dia begini, pasal dia cerebral palsy kan. So dia kata kak, habis tu saya pergilah kat dia, dia bilang kakak, dia kata kakak okey. Tak adalah langsung saya cakap dengan mak dia, makcik, dia berapa lama dia kat sini, muka dia dah merah-merah. Dia kata, entahlah, aku dah cakap dia suruh masuk kat dalam. Dia tak nak masuk, dia nak tunggu engkau. Hujan pun dia tunggu kat situ juga. Lepas tu saya ingat lagi, masa tu, saya tak silap saya, masa tu saya kat Batu Pahat. Saya sampai kawasan tu, sekali tiba-tiba ada seorang makcik ni, dia tiba-tiba cross the street, dia lintas, habis tu pasal saya laju, kaki dia kena saya punya front wheel tu naik ke atas, terjongkit, jatuh. Jadi dia terjatuh, saya pun nasib baik saya punya dia punya kursi roda tu belakang tu, dia punya roda tu macam capang kan. Jadi saya tidaklah jatuh, tetapi saya boleh jatuh ke belakang sekiranya ada dia tertolak saya. So saya cakap, masa tu dia bawa dia pegang plastik. Dia pegang plastik, plastik tu ada buah-buahan. Habis tu berterabur lah, dia jatuh, dia semua kan. Saya cakap, makcik, kenapa makcik buat macam tu? Makcik tengok dah jatuh. Nasib baik makcik tak ada apa-apa. Habis tu bahaya makcik lintas macam gitu. Tapi tahu dia cakap apa saya? Dia kata, dia pandang saya. Habis tu dia terus peluk saya. Saya ni dah lah basah, dia orang baling air, dah letak sunblock. Habis tu dia kata,
Dia peluk saya, dia tak lepas. Saya kata, kenapa ni? Saya kenal ke kan? Saya cakap kan. Dia pegang saya, habis tu dia nangis. Dia nangis, dia pegang saya, habis tu dia release saya, dia tengok muka saya. Dia kata, nak, dia kata makcik ni dah tua. Kenapa benda ni jadi kat engkau? Kenapa benda ni tak jadi kat makcik? Makcik tengok engkau dari engkau kecil lagi, masa engkau 18 tahun baca berita. Sekarang ni kau jadi macam ni pula. Kenapa benda ni jadi kat engkau? Kenapa tak jadi kat makcik? Saya pandang dia, saya menangis tapi saya tahan. Mata saya berkaca, saya tahan. Dia yang menangis. Dia kata, makcik nak minta maaf. Dia kata, makcik tak ada kat situ. Nak beri sokongan, makcik tak mampu. Masa engkau sakit. Saya cakap, ya Allah, ya Tuhan. Saya tak kenal pun dia, Cik Abi. Tapi dia boleh cakap macam tu kat saya. Dia kata, makcik ada bawa engkau barang ni. Barang ni is actually yang buah-buah tu. Lepas tu, kawan-kawan saya yang lain tu kutip. Tim yang bantu saya tu kutip bagi. Ini, makanlah ni. Makcik tahu kau tak ada makan. Kau tak ada kerja kan? Dia kata tau. Rupanya dalam keadaan senator macam tu, ada yang caring yang senator tak perasan dan kita saya tidak tahu. Saya tidak sangka saya akan berjumpa dengan orang-orang sebegitu. Sebab tu saya melalui saya punya marathon jarak jauh ni, saya tidak tahu. Lepas tu, itu yang benda kadang-kadang dalam hidup kita ni penuh dengan kejutan. The least thing you think that can happen to you will happen. Sometimes it's not so good, but most of the time it's good kan. Allah tu Maha Kaya. Jadi lepas tu, Cik Abi tahu tak, makcik tu dia pakai baju lusuh. Kain dia tu kain basah. Kain batik tu dia basah. Lepas tu dia punya selipar tu koyak pasal saya terlanggar dia. Kan? Lepas tu saya cakap, makcik ni, cik, ini buah-buah ni mahal cik. Tak apa, makcik tahu, makcik dengar, makcik tunggu je kau datang. Ini untuk anak makan lah. Lepas tu dia ambil, masuk tangan dia dalam dia punya kocik, dia bawa keluar duit. Saya tak ingat 10 ke 5 ringgit, saya tak ingat. Dia letak dalam tangan saya. Ambil lah ni, makcik tahu kau tak kerja, kau tak duit, kau belilah ni. Ambil kau simpan ni, kau makan. La ilaha illallah, masa tu saya macam nak pitam. Saya punya menangis, masa tu saya tak boleh kontrol. Saya menangis, ya Allah, ya Tuhan. Orang yang saya tidak kenali, orang yang susah sangat. Tetapi beliau sudi untuk belikan saya bingkisan, belikan saya buah, ya. Dan habis tu nak bagi saya duit lagi. Lepas tu saya tanya dia orang, habis tu makcik tu beredar. Habis saya rehat kat tepi pokok dengan tim saya macam saya blank, saya macam la ilaha illallah. Inilah kenapa saya begini, pasal saya rancangan saya ditulis begini. Supaya saya boleh jumpa manusia-manusia yang begitu baik, sungguh hati mereka. Dan saya tanya dia orang, so cari makcik tu, dia hilang. Saya tanya orang keliling, makcik tu macam mana? Makcik yang mana? Macam tu. Oh, makcik tu. Makcik tu kat mana? Kau tahu tak, makcik tu dia timbul-timbul sekali-sekali. Kita orang tak tahu dia tinggal mana, siapa nama dia, tak tahu. Dia macam malaikat. Lepas tu saya cakap, Allahu Akbar. Saya cakap, saya cerita tu pun bulu roma saya menemang. Very misteri ke? Ya. So itulah kadang-kadang Tuhan itu dia nak sampaikan mesej kepada kita melalui form medium-medium yang lain. So pada saya, makcik tu datang mungkin pasal Tuhan nak beritahu saya, it's okay, masih ada lagi orang yang sayang, kan. Dan itu antara perkara yang saya tidak boleh lupakan. Sewaktu saya buat marathon dan saya encourage semua orang untuk. Tapi masa senator buat marathon tu, actually ada visi ataupun misi apa berkaitan dengan marathon tu? Adakah untuk educate orang-orang Kupaya untuk bersukan, ataupun sebenarnya dia datang sendiri daripada senator punya idea? Saya masa tu saya tengok, masa saya baca buku waktu tu, saya tengok ada atlet-atlet luar negara yang buat marathon. Saya kata, best juga kalau buat marathon ni. So orang kata, kau ni gila ke nak buat marathon? Kan, dah lah pakai kursi roda nak buat marathon tu, apa hal? Duit dah tak ada. Saya kata, tak apalah. Saya nak buat juga, nak buat. Saya tulislah surat kepada JKM. Saya tulis surat kepada unit-unit sukan di negeri-negeri masing-masing. Diorang semua tolong. Dan dari situ saya pun macam Cik Abi tanya tadi, apa that got me to do it? Yeah. Satu is because saya membaca di dalam risalah-risalah mengenai OKU di hospital tu, mengenai antara OKU yang membuat sesuatu yang luar biasa di dalam hidup mereka. So saya pun kata, okeylah, saya nak tolak kursi roda saya. Lepas tu saya sebenarnya nak encourage
to orang lain, ya, supaya mereka beri peluang anak-anak mereka, mendedahkan anak-anak mereka dalam sukan, terutama sukan Paralimpik. Benda-benda macam ni kita tidak boleh bercakap begitu, kita jumpa. So di mana-mana saya berhenti, saya akan bagi talk, saya bagi motivasi semua kepada ibu bapa dan anak OKU. Dan seterusnya saya sebenarnya mencari jawapan kenapa saya menjadi OKU. Tapi senator dalam Paralimpik acaranya bukannya berbasikal. Saya masa mula-mula tu saya memang buat maraton jarak dekat lah, 5 km, 10 km. Kalau menang tu ada RM200, RM300 simpan lah. Bolehlah beli makan sikit, bayar telefon. Duit masa tu memang 200-300, alhamdulillah, syukur sangat. So saya simpan, tabung kan. Kita keluar kalau maraton tu pukul 6, pukul 3 kita dah keluar. Kita pergi Seremban ke, kita pergi Kelang ke, macam tu. Dari situ saya terus bergerak ke sukan badminton, sukan berenang dan sekarang ni sukan menembak. So okey senator, macam mana boleh melekat dengan sukan menembak dekat dalam Paralimpik ni? And then menang pingat emas pula tu. Alhamdulillah. Saya selalu berangan yang saya ni seorang askar. Dari kecil selalu tengok cerita combat dulu kan. So saya memang suka sukan menembak ni pasal saya suka sukan yang ada precision. Tapi sukan menembak ni dia kita seorang saja. Jadi pernafasan kita, konsentrasi kita dan juga cara kita memegang senapang kita kontrol kita saja yang boleh melakukannya, you know. It's a precision sport. Itu yang susah. Tapi saya suka pasal saya ingat lagi waktu tu masa saya nak bertanding, masa tu bergejolak di Al-Aqsa. Okay. Jadi saya bayangkan yang saya menembak itu adalah mereka yang mengganggu mereka yang tengah bersembayang itu. So waktu itu. Jadi waktu tu alhamdulillah pasal saya fokus. Saya kadang ada bagus kita menggunakan kemarahan kita untuk sesuatu yang produktif. Jadi saya concentrate dan that's how I got the gold medals. Bersyukur. Itulah saya minat dengan sukan tu pasal dia mengajar saya untuk menjadi lebih disiplin. Bagaimana untuk mengawal emosi saya pasal dengan sukan menembak kalau misalkan kita tidak ada konsentrasi hari itu katalah tak cukup tidur, jari kita akan bergerak begini dan sekiranya kita ada benda yang mengganggu kita, minda kita tidak boleh menembak. Adakah dia mengambil masa yang lama ke senator untuk boleh sampai jadi penembak tepat dan memenangi pingat dalam pertandingan ni? Lama. Bertahun-tahun. Tetapi sukan menembak ni satunya dia tidak kisah dengan kita punya umur. Pasal Libby Koswala adalah penembak wanita daripada Australia yang pertama di sukan Paralimpik. Ya, beliau baru saja beliau retire dan sebenarnya beliau masa dia retire pun dah 70. Okey. Jadi masa 70 tu kita masih, that means kita masih boleh involve dengan sukan menembak tu. Cuma kita kena train lah. Dia memang precision sport is not easy. Tapi this year I rasa orang Malaysia berbangga dengan kontingen Paralimpik negara. 3 emas setakat ni. Nyaris 4 emas. So setanding hebatnya dengan tim Olimpik kita. So saya nampak membuka mata lah kepada rakyat bahawa kekurangan mereka ni sebenarnya adalah kelebihan. Our disability is actually our ability. Saya selalu beritahu itu pada orang. Dan orang selalu katakan, oh it's impossible to do this. I said, you know what? Perkataan impossible itu sebenarnya it does not exist. Everything is possible. You just have to put your mind and heart and you know on that thing that you want to do. So perkataan mustahil itu tidak ada. Kita yang pasal kita ni malas, kita tidak mau mencuba, itu pasal kita kata mustahil lah, it's impossible. Impossible is nothing. It's nothing. It's really up to us. Kita perlu fokus itu saja. Nothing is possible lah. Yep. Saya kalau boleh senator daripada awal tadi senator kongsikan pengalaman banyaklah sebenarnya yang telah dikongsikan daripada awalnya. Cumanya daripada tahun 2000 sampai 2008 itu adalah mungkin boleh saya kategorikan sebagai time sukar bagi senator mencari semangat balik. And then after that 2008 until now lah, saya tengok senator lebih popular, lebih menonjol dengan keadaan senator yang sekarang. Saya lebih berjaya. Lebih kalau sebelum ni kita mengenali senator sebagai di bidang penyiaran.
Tetapi selepas kejadian yang menimpa Senator, perkara tu membuatkan Senator menceburi pelbagai bidang. Dan bidang-bidang tersebut semuanya Senator deliver dengan the very good job. Okey, Senator, sebagai seorang ahli Dewan Negara, saya ada lihat juga Senator punya hujah-hujah dekat parlimen lah. Ada satu perkataan tu yang mengatakan masyarakat sekarang tak sabar nak jadi OKU. Sebabnya parking OKU dia orang pakai, tandas OKU dia orang pakai. Dan sebagai seorang ahli parlimen yang mewakili orang kurang upaya, apa sebenarnya yang impian Senator untuk bawakan, untuk suarakan bagi pihak golongan-golongan ini? Okey, sebenarnya banyak benda yang kita boleh lakukan untuk OKU. Dan kita menuju ke negara yang tua warganya. Warga emas makin tinggi mendadak. Jadi kita sebenarnya mesti memastikan infrastruktur untuk OKU tu ada dan diperbaiki, dan kalau tidak, kalau bangunan lama kita improvise supaya ianya boleh digunakan bukan saja untuk OKU, tapi untuk warga emas dan mereka yang punya baby yang ada pram. Betul. Kita perlukan ramp. Dan yang paling pentingnya sekarang adalah kita mesti memastikan bahawa isu mengenai OKU ini, perbualan mengenai OKU ini dan the existence of an OKU diketahui daripada the root, daripada anak-anak lagi. Sekolah. Jadi di taska kita kena beritahu yang ini orang pekak begini, orang buta begini, orang fizikal begini, masalah pembelajaran ke kan, ataupun misal kata orang yang mempunyai penyakit jarang jumpa, ya. Jadi kita mesti ajar anak-anak kita dari kecil mengenai OKU. Dan saya menekankan supaya bahasa isyarat itu, bahasa isyarat Malaysia dijadikan salah satu subjek di sekolah. Jadi apabila mereka besar, mereka boleh berbahasa isyarat dengan sahabat-sahabat lain. Jadi kita tidak mendiskriminasikan sesiapa dan kita boleh berkomunikasi dengan biasa. Bahasa it's just another language, macam kita belajar bahasa Arab, kita Jawi, bagaimana begitulah. Jadi pada saya yang paling penting adalah pemahaman masyarakat. Kita mesti memupuk kesedaran mengenai OKU. Kemudiannya prasarana kita, infrastruktur di sekeliling. Terutamanya accessibility. Yes. Pasal sebenarnya kami ini bukan kami yang tidak upaya. Yang tidak upaya adalah keadaan di sekeliling. Mentaliti orang dan prasarana yang tidak mesra buat kami. Dan kami nak mencari kerja pun susah macam saya. Macam nak begging sangat nak cari kerja. Padahal kita ada pengalaman. Jadi OKU itu mesti diberikan, we have to support them to make sure that they can be independent. Mereka boleh berdikari, bagi diorang course and things like that. Mesti bagi diorang peluang pekerjaan. Mereka juga boleh menjana pendapatan ekonomi negara kan. Dan juga what you call it, studying, education is very important. Kamu tahu, kamu ada seorang student yang menggunakan kursi roda, jangan letak tingkat 2. Betul. Common sense tu perlu tinggi kan? Jangan begitu. Pasal kita semua akan menjadi OKU satu hari nanti. Jangan mendabik dada, jangan macam marah-marah OKU, jangan tidak memahami, jangan ambil mudah dan take advantage of OKU tu punya kemudahan. Parking OKU itu untuk saya, bukan untuk kamu. Esok kamu jadi OKU boleh. Tapi sekarang ni nanti dulu. Kasih kami peluang dulu, park dulu. Kan? Dan kalau tandas OKU itu janganlah masuk. Saya masuk tandas OKU pun kadang orang maki saya. Cik, ni tandas saya, kat situ ada 10, pergilah situ. Kan? Lepas tu tandas OKU saya kadang orang saya masuk tak boleh tutup pintu. Lepas tu like, kenapa dia orang buat macam gini? Nak buat tu buatlah betul-betul. Lepas tu saya masuk tandas, jadi balik store. Yang paling bestnya sekali tu saya nak pergi tandas, saya dah transfer dari kursi roda pergi dekat atas tandas tu. Tiba-tiba saya dengar orang berdengkur. Orang berdengkur. Saya cakap, ada seorang kakak tidur kat situ. Saya cakap, Kak, saya nak pergi toilet ni. Pergilah toilet, kakak dah biasa. Saya, alah, kakak dah biasa, saya tak biasa. Kan? Macam-macam PL manusia. Saya cuma ingin ingatkan semua. Prasarana, kemudahan, cara kita berkomunikasi dengan OKU, risalah-risalah yang ingin kita kongsikan. Kita kena pastikan ini semua mesra OKU. Kadang dia pasang tactile kan, yang bulat untuk orang blind kan. Untuk blind. Orang buta, bulat-bulat, ada yang straight. Tempat yang patut berhenti tu dia letak straight. Langgarlah kawan-kawan saya tembok.
Jadi benda macam itu kita kena ingat lah. Habis tu kalau pasang rem tu, buat rem tu jangan begini. Ini macam Kilimanjaro, saya naik atas, saya turun je mati. So Dia should be ada dia punya spesifikasi ada dia, dekat jabatan undang-undang. standard memang ada MS 1184 ada tetapi mereka tidak mengikutinya. Jadi saya ingin memohon agar pemilik bangunan, ya, arkitek, pakar-pakar, ya, pastikan supaya PBT, ya, supaya kita sama-sama berganding bahu supaya kita improve the surroundings untuk OKU. Ya. Okey, Senator. Selain tu, kita selalu dengar berkaitan dengan diskriminasi bagi golongan-golongan orang berupaya lah. Baru-baru ni pun saya rasa masyarakat pun digemparkan dengan berita-berita berkaitan dengan penderaan fizikal. Ke atas kanak-kanak yang kurang upaya. Jadi boleh saya labelkan Senator is a duta OKU ni, dan apa Senator punya harapan dan juga apa pandangan Senator berkaitan dengan isu ni di masa akan datang. Okey, apa yang telah berlaku ni sebenarnya tidak boleh berlaku. Dah bertahun-tahun dah kita ni macam tidak belajar. Kadang-kadang saya marah, tetapi itulah dia. Saya sekarang tahu kenapa saya dijadikan OKU, supaya saya boleh menjadi antara suara-suara untuk mempertahankan sahabat-sahabat saya dan komuniti saya. Antara perkara yang perlu kita lakukan sebenarnya, saya ada buat nota di sini. Pada saya Akta Pusat Jagaan 1993 perlu kita perketat, kita pindah supaya hanya pusat jagaan yang berdaftar dengan JKM saja yang boleh beroperasi. Kalau yang tak ada pendaftaran tu, janganlah. Nanti kan menyusahkan dia, menyusahkan orang lain. Nyawa sahabat-sahabat saya, anak-anak OKU itu, mereka tidak boleh bersuara. Jadi yang kamu ni ambil ramai anak-anak OKU nak menjaga, nak minta duit. Habis tu kamu tidak menjaga mereka dengan betul. Cuba kalau orang buat begitu pada kamu, kan? Jadi saya pohon juga supaya tindakan diambil pada mereka ni yang tidak yang membuka pusat-pusat tak berdaftar ni. Saya pohon supaya kita tutup mereka. Kalau mereka tidak ada tak ada betul-betul mereka tak berdaftar dengan JKM, kita jangan bagi mereka buka. Memang orang kata alah susah nak dapat kelulusan di JKM, mestilah susah. You have ada kriteria tu kena ikut, kan? Pasal kita nak kena pastikan anak-anak kita ni dan OKU ataupun warga emas itu selamat. Kan? Jadi kerajaan saya pohon supaya tubuhkan pasukan petugas untuk memantau rumah-rumah ini supaya benda ni tidak kita dapat bantras jenayah penderaan kanak-kanak. Kalau tidak, tak habis-habis. Jadi macam Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 2001 mesti dipinda dengan secepat mungkin bagi membolehkan pelaku dikenakan hukuman yang berat dan setimpal. Kamu buat salah, kamu masuklah dalam. Kerana sekarang undang-undang sekarang maksudnya tidak mengenakan penguatkuasaan yang berat. Itu pasal kami sedang dalam proses untuk memperbaiki Akta OKU 2008 kerana akta itu tidak mempunyai if anything happens, penguatkuasaan itu tidak ada. Jadi kami mahu pastikan diri kami ini, suara kami ini, hak kami ini dipertegakkan supaya orang tidak boleh sesuka hati hentam kromo buat itu saja terhadap kami. Saya setuju dengan pandangan Senator berkaitan dengan memperkukuhkan lagi hak-hak bagi orang kurang upaya dia. Okey Senator, ni di peringkat warga kerja Kejora, kita ada juga yang ingin bertanya pandangan Senator. Tadi Senator pun ada ulas semasa zaman sukar Senator untuk mendapatkan pekerjaan. Kadang-kala kita lihat pekerja-pekerja wanita, dia merasakan ataupun di peringkat agensi sama ada di swasta ataupun di kerajaan, kurang diberi tanggungjawab yang tinggi, kurang untuk ditonjolkan. Jadi apakah yang sewajarnya pekerja wanita ni laksanakan atau tindakan bersesuaian dalam menghadapi isu-isu berkaitan kurangnya sokongan dalam kerjaya sehingga menyekat peluang dan juga diri untuk ditonjolkan lebih tinggi? Apa pandangan Senator? Okey, keadaan diskriminasi di tempat kerja itu memang
sering kita dengar, saya sendiri melaluinya. Saya melaluinya bukan kerana saya seorang wanita, tetapi kerana saya seorang OKU. Jadi berbeza. Namun sebenarnya masalahnya sama. Jadi apa yang saya ingin cadangkan kepada sahabat-sahabat wanita di luar sana, okey? Apa pun situasi yang anda lalui, fokus itu sahaja, okey? Akan ada orang-orang yang akan cuba menjatuhkan kita. Tidak mengapa, kita terus berusaha. Kerana Yang Esa itu maha kaya, ya, dan maha adil. But what you need to do is, apa yang kalian perlu lakukan adalah you have to get up in the morning, bangun pagi, pakai baju dan kamu keluar dan show yourself. You need to show yourself. Because kalau orang tidak tahu diri kita, keupayaan kita dan cara kita, orang tidak akan memberi kita peluang. Ada juga antara kita yang mempunyai pengalaman yang lama, yang panjang dalam pekerjaan, dan ada juga yang mempunyai kualifikasi yang tinggi tetapi tidak diberi peluang. Okey, saya ingin kalian tengok saja kepada diri saya bahawa sungguhpun saya begini, saya terus I show up. Kau buat apa saja pada saya akan bangkit, saya akan pergi, saya akan teruskan. And you need to do that. Because you need to knock doors, you need to work hard, you need to show that you are good in what you do. Lama kelamaan, mereka tidak boleh berhentikan kita. Mereka akan lihat kecekalan kita. So whatever it is that you go through, which you go through every day, I just want you to know that you are not alone. Kamu tidak kesorangan. Ramai juga di luar sana yang melalui perkara dan keadaan diskriminasi yang sama. Tetapi use it to your advantage. Keadaan begitu, turn yourself around, bounce back, read and improve yourself and keep on showing up. Satu hari nanti, apa yang kalian mahu akan kalian dapat. But you need to focus and focus. Don't ever give up. Because orang yang give up tu adalah orang yang tidak mempunyai hasrat untuk menjadi luar biasa. Okay? You must go on and focus dan buat apa saja yang kamu mahu buat. Okay? Niat itu penting. Dan jangan sekali-kali tinggalkan sembahyang. Jangan sekali-kali lupakan Yang Esa. Tuhan itu tidak pernah melupakan kita. Kita yang mengabaikan, melupakan dia. You ask, you get. Remember that. You ask, you get. Thank you, Senator. Memang cukup padat. Dijelaskan oleh Iron Lady, Tokoh Sri Kandi. Senator merupakan setelah mengalami pelbagai dugaan, you bounce back to this level. Boleh saya katakan lebih sukses daripada sebelum you become a disabled. It's true. You become a gold medalist for Paralympic. You become a chairman for Bernama, Presiden OKU Central, Presiden Persatuan Para Malaysia, and then Ahli Dewan Negara. Satu penghormatan yang saya boleh rasakan amat besar bagi golongan orang kurang upaya dalam Malaysia. Syukur sangat. Alhamdulillah. Kita juga sangat bertuah menerima senator sebagai salah seorang kita punya tokoh dalam program inilah. Yang mana kita memang mencari-cari sumber-sumber inspirasi yang begini untuk kita ketengahkan di peringkat warga kerja supaya perkara ini dapat sedikit sebanyak membuka minda dan membuka ruang fikiran dari bekerja dengan biasa kepada luar biasa. Okey, Senator, saya rasa program ni adalah program bersempena dengan sambutan 50 tahun Kejora, Jubli Emas, Senator. Separuh abad. Jadi bersempena dengan sambutan Jubli Emas 50 tahun Kejora ini, apakah, walaupun dah banyak tadi Senator kongsikan untuk yang diambil pada penonton-penonton pada pagi ini, apakah nasihat yang boleh Senator kongsikan lagi khususnya kepada anggota agar dapat dijadikan sumber inspirasi yang mana
mampu menjana perubahan cara berfikir, cara bertindak serta meningkatkan motivasi diri sekaligus membantu untuk mencapai kejayaan dalam diri dan juga organisasi. Silakan Senator. Saya cuma ingin nyatakan bahawa sungguh pun sudah 50 tahun. 50 tahun itu akan berganda, namun ianya tidak akan, Kejora tidak akan berkembang sekiranya kita tidak membuka hati dan minda kita. It's a teamwork, ianya adalah kerja berpasukan. Ianya tidak boleh dilakukan seorang saja. Justru saya ingin mencadangkan dan memohon agar kalian semua di luar sana untuk terus berusaha, bersyukur dengan apa yang kita ada. Ya, keadaan sekarang ini norma baru kita memang sukar sangat. Dan sebenarnya bukan saja orang yang bukan OKU tetapi OKU dan mereka yang tidak mempunyai pekerjaan yang melalui keadaan yang sukar. Saya bermohon agar kalian semua fokus, hargai apa yang ada walaupun mungkin ia tidak banyak, dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik daripada sekarang kini. Apa yang kita ada kalanya boleh ditarik daripada kita, tetapi ingatlah apa yang ditarik daripada kita akan diberi balik dengan yang lain. Tuhan itu maha adil. What He takes from us, He will give you something else. But just have faith, percaya bahawa kalian semua boleh melakukan apa saja yang kalian mahu lakukan. Percaya bahawa hidup kita ini walaupun sukar, ianya adalah kita harus bersyukur kerana ada saja orang yang sukar daripada kita. Justru saya ingin mengucapkan selamat menyambut 50 tahun Kejora. Wow, 50 years is a long time. I am so happy to be part of this. Terima kasih kerana menjemput saya. Dan saya betul-betul berharap satu hari nanti di waktu yang terdekat saya dapat bertemu dengan kalian semua secara bersemuka, dan if possible hug all of you. Tetapi dari jauh saya ingin kalian tahu yang saya menghormati dan menghargai dan saya sayang kalian semua. So please look after yourselves. Our time it is not much, but the time that we have, we must make full use of it and appreciate everything we have. So focus, do the best, and rise. I am worth it, Senator. Yes. I am worth it. Kalau boleh saya, I'm worth it, and you're worth it. kalau boleh saya rumuskan apa yang Senator kongsikan dalam hidup ni, apa yang kita perlu percaya adalah kita ada dia. Yeah. Sentiasa kita yakin bahawa anything happen dalam diri, walaupun kita diuji macam yang dilalui oleh Senator, macam mana yang Senator katakan, at the one moment tu rasa ambillah saya. Tapi perkara tu sebenarnya mendekatkan kita kepada Yang Maha Esa dan memperkuatkan lagi kita punya kerohanian. So that's the first key yang kita kena pegang. Sentiasa ingat dengan dan cinta kepada Yang Maha Esa. And then yang kedua, kalau boleh saya simpulkan, dalam kehidupan ni, first thing yang we need to know and to love is ourselves. Yes. Ourselves. So macam saya sebut di awal tadi, kalau ada orang yang suka kita tu kira advantage lah. Tapi yang pertamanya mesti kita sayang kepada diri kita sendiri. Sebab at the one moment kita pun datang sendiri. Betul kan? Kita pulang pun sendiri. At the one moment hanya diri sendiri saja yang boleh menolong kita lah. And then sama juga, tiada siapa pun boleh mengubah diri kita melainkan kita sendiri yang mengubahnya. Orang lain mungkin boleh bagikan semangat, boleh bagikan pandangan dan sebagainya. Tapi sekiranya dalam diri kita tiada perubahan yang kita cuba laksanakan, dia takkan ada apa-apa perubahan.
Boleh jadi pakar motivasi Encik Abi ni. Tak ada senator. Ini idea-idea ni daripada apa yang senator kongsikan sebentar tadi lah. So basically kita dah berterima kasih apa yang senator dah kongsikan daripada awal sehingga hampir 1 jam ni. Terutamanya kami daripada warga Kejora. Again, I want to say thank you so much to having us to be a part of our program, to be a part of our history, because we are in the become 50 years next year. So today senator kita merupakan program yang pertama. So senator saya pada hari ini adalah Thank you so much. program Executive Talk adalah program yang pertama dan it's very good because of new norm. Last time we plan is a physical punya medium secara ceramah dekat dalam dewan. So hari ni dapat juga saya masuk TV. Kalau senator dah biasa dengan masuk TV ni kan. So ada chance sikit lah senator dapat juga depan kamera dan sebagainya. So pertama sekali terima kasih banyak senator. Terima kasih banyak berkongsikan pengalaman hidup yang mana ia mampu, saya pasti ia mampu memberikan inspirasi dan juga aspirasi kepada warga-warga kerja Kejora dan juga pada siapa yang menonton program kita pada pagi ini. Dan kita fokuskan program ini pun tidak secara mikro pada warga kerja sahaja, dia meluas kepada semua masyarakat yang menontonnya kelak. Okey senator, kita basically dah sampai ke penghujungnya. Last lah senator. Last lah kalau ada yang tadi tak sebut ke, nak sampaikan ke tips ataupun tricks life skill yang menjadikan senator pada hari ini, mungkin boleh 12 patah perkataan ke. Saya cakap tak boleh 12 patah, berpatah-patah. Okey, saya ingin kongsikan bersama sahabat semua di luar sana bahawa hidup kita ini is full of surprises. Jadi apa yang berlaku pun kita kena selalu bersyukur. Lagi satu, kita kena selalu jangan take life terlalu serius. Kerana kalau take life terlalu serius, nanti kan kita rasa macam tak boleh ini, tak boleh itu. Jadi dan seterusnya kita kena selalu pastikan kita sayangi diri kita dahulu sebelum kita boleh sayangi diri orang lain. Seperti yang apa yang Cik Abi katakan tadi, sekiranya tiada orang yang menyayangi kita, tidak mengapa, kita punya Yang Esa. Itu yang paling penting. Apa sahaja manusia, kita terus alhamdulillah bersyukur dengan apa yang kita ada. Ada orang yang sayang, tidak sayang pun tidak mengapa. Pasal yang penting dia sayang kita, kan? Jadi orang tu tak sayang kata it's okay, dia punya no love lost. Dan seterusnya selalulah percaya akan keupayaan diri kalian sendiri. Jangan sekali-kali benarkan sesiapa beritahu yang kalian itu tidak cukup bagus. You are worth it. You are everything. You are perfect. Tidak ada lagi cacat celanya pada diri kita. Kerana setiap daripada kita itu telah dilahirkan dengan keistimewaan yang berbeza-beza. Justru saya ingin kalian semua sentiasa ingatkan diri kalian bahawa kita ini, waktu yang kita ada ini tidak panjang, tetapi dalam waktu yang kita ada ini kita lakukan yang sebaiknya. Bersedekah, membantu orang lain. Dari situ kita akan membantu diri kita juga. Apa yang kita lalui kadang kita akan heal. Dan percayalah, setiap air mata kalian yang jatuh, yang ada kalanya tidak jatuh di pipi tetapi berlinang ke dalam hati, air mata itu sebenarnya disambut oleh Yang Esa. Okey, setiap yang kalian lalui walaupun sukar, bangkitlah dan bangun kerana ramai orang yang ingin menjadi seperti kalian. Ramai orang yang kalian tidak perasan, mungkin adik-beradik atau sahabat-sahabat atau saudara mara, mereka ingin menjadi seperti kita. Jadi kita kena sentiasa buat yang terbaik dengan cara kita tersendiri. So you are worth it. Kalian begitu berharga. Jagalah diri kalian. Terima kasih senator. Sama. I am worth it. Daripada
Yang Berhormat Senator Datuk Rasadiba binti Muhammad Razi. Saya berharapan bahawa para penonton sekalian pasti telah mendapat banyak input-input daripada perkongsian yang diberikan oleh Senator. Saya ucapkan ribuan terima kasih Senator. Kita pun dah di akhir rancangan. Saya sekarang ini ingin memberi peringatan kepada anggota Kejora. Kita punya program ni Senator merupakan sebahagian daripada program latihan pada hari ini. Jadi peringatan kepada semua anggota Kejora, anda dipohon untuk mengisi kehadiran dengan pautan yang telah disediakan di ruangan komen, di ruangan chat untuk rekod latihan anggota tahun 2021 dan bagi penjanaan e-sijil dan cabutan bertuah. Kita ada buat cabutan bertuah juga Senator, tapi selepas 4 siri keseluruhan. Saya tak boleh join lah. Nanti kita private invitation lah dengan Senator. So saya ucapkan pertama sekali, jangan lupa pada penonton sekalian, dalam masa yang sama saya ingin mempromosikan bahawa siri kedua bagi program Executive Talk akan diadakan dan dijadualkan pada 24 November 2021 bersama tetamu jemputan kita iaitu Tuan Haji Saipul Benang dalam medium sama juga secara live di Facebook Kejora. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton di Facebook Live Kejora pada hari ini yang setia mengikuti program dari awal sehingga akhir. Di kesempatan ini juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh ahli lembaga pengarah Kejora, pengurusan Kejora, warga kerja bagi jawatankuasa program Executive Talk serta warga anggota-anggota Kejora semua. Sebelum penutup, izinkan saya tutup dengan serangkap pantun. Daun mengkudu, hiasan kesuma, di kelah angsana, di Kuala Sedeli. Akhir di sini noktah bersama, di lain masa bersua kembali. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.